Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Jana Kamarzaman dalam Buletin Pahang 10 Disember 2021. Hari ini hari terakhir kita bersiaran sempena mesyuarat kedua Penggal keempat Dewan Negeri Pahang ke-14. Teruskan bersama kami. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Warusdi Wan Ismail menegaskan pendirian kerajaan negeri untuk mempertahankan prinsip kedaulatan undang-undang terhadap isu penerokaan tanah haram. Katanya, kerajaan negeri tidak akan sesekali bertolak ansur terhadap peneroka tanah haram tanpa mengira sebarang alasan dan pemilikan tanah oleh mana-mana individu harus diselesaikan mengikut lunas undang-undang. Beliau juga menyeru agar semua wakil-wakil rakyat agar dapat memberi penerangan dan pencerahan kepada mereka yang terlibat dalam penerokaan tanah haram ini. Dari segi perundangan dan etika, ia juga merupakan tanggungjawab sebagai pemimpin iaitu mengajak rakyat-rakyat di kawasan untuk menghormati undang-undang. Beliau berkata demikian bagi sesi penggulungan sempena mesyuarat kedua Penggal keempat Dewan Negeri Pahang ke-14 di Wisma Seri Pahang Kuantan hari ini. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Haji Warusdi berkata, kerajaan negeri telah menetapkan supaya projek-projek yang dipohon di bawah RMK12 perlu mengikut kriteria yang telah ditetapkan oleh pihak EPUJPM seperti mana perkeliling garisan panduan penyediaan RMK12. Katanya, kerajaan Pahang komited memainkan peranan agar setiap projek yang akan dilaksanakan telah ditetapkan garis masa pelaksanaannya mengikut brief, kos dan tanah yang perlu diselesaikan di peringkat pelanggan. Bermula tahun hadapan, kerajaan negeri memperkenalkan program transformasi Desa Pahang Teras melibatkan syarikat berkaitan kerajaan negeri SGLC dalam mendekati masyarakat dan berkongsi manfaat pendapatan yang diperoleh dari perniagaan yang diusahakan. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Warusdi Wan Ismail berkata, program berasaskan tanggungjawab sosial korporat CSR ini akan disertai 29 buah syarikat dan 39 buah kampung di setiap daerah termasuk kampung orang asli yang telah dipilih mengikut kriteria ditetapkan. Peruntukan bagi program ini ditanggung sepenuhnya oleh SGLC terlibat dengan kadar peruntukan di antara RM30,000 ke RM50,000 setahun bagi setiap kampung mengikut kemampuan SGLC terlibat. Teras akan memberi fokus kepada program-program melibatkan pendidikan tuition, sosial ekonomi seperti program keusahawanan dan program pertanian, program sosial seperti gotong royong, sukan, seni, budaya dan kebajikan. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan dari Ahli Dewan Negeri Padang Tengku Yang Berhormat Datuk Mustafa Haji Long berkenaan jumlah pelaburan asing yang dibawa masuk ke negeri ini pada mesyuarat kedua Penggal keempat Dewan Negeri Pahang ke-14 Sidang Dewan Negeri Pahang di Wisma Seri Pahang hari ini. Dalam pada itu, Datuk Seri Warusdi turut menegaskan bahawa terlalu awal untuk menilai program ini, namun ia adalah usaha yang amat baik walaupun dilakukan secara sederhana. Menjawab soalan tambahan daripada Ahli Dewan Negeri Padang Tengku, beliau berkata sudah pasti ada kolaborasi antara SGLC yang terlibat agar tidak berlakunya pertindihan fungsi antara mereka. Program ini tidak menjalankan pembangunan fizikal tetapi lebih menjurus kepada program-program jangka pendek yang memberi manfaat kepada penduduk setempat. Perancangan jangka masa pendek dan panjang telah diambil oleh Jabatan Perhilitan bagi menangani konflik gajah dan manusia secara lebih berkesan. Pengerusi Jawatan Kuasa Pertanian, Industri Asas Tani dan Bioteknologi Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri IR Haji Muhammad Sofi Tan Sri Abdul Razak berkata, perancangan jangka pendek ialah operasi tangkap pindah gajah di mana sehingga Oktober lalu sebanyak 13 ekor gajah telah ditangkap pindah. Bagi jangka masa panjang pula, Jabatan Perhilitan telah membina pagar elektrik gajah atau lebih dikenali sebagai Sistem Pemasangan Pagar Elektrik Gajah SPEG.
Pemasangan telah dilakukan di Kampung Som Jerantut sepanjang 18 km, Kampung Sementah Temeloh 7.3 km dan di Kampung Asli Mentelong Rompen 2 km melibatkan kos pembinaan keseluruhan sebanyak RM1.28 juta dan kos penyelenggaraan tahunan sebanyak RM198,789. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan dari Ahli Dewan Negeri Tahan Yang Berhormat Encik Muhammad Zakwan Ahmad Badarudin pada mesyuarat kedua Penggal keempat Dewan Negeri Pahang ke-14, Sidang Dewan Negeri Pahang di Wisma Seri Pahang hari ini. Dalam pada itu, beliau berkata kerajaan negeri melalui Jabatan Perhilitan juga sedang berusaha untuk mendapatkan kola satelit gajah bagi dipasang kepada kumpulan gajah. Ia satu kaedah sistem pengesanan awal yang membolehkan pergerakan gajah di kawasan konflik dapat dikesan lebih awal dan tindakan menghalau gajah-gajah liar dapat dilakukan oleh penduduk sebelum ia memasuki kawasan pertanian dan kebun tanaman. Menyentuh berkenaan sebarang bentuk pampasan atas kerugian, beliau berkata secara dasarnya Jabatan Pertanian tidak mempunyai insentif khas kepada petani yang mengalami kerosakan akibat serangan gajah. Felda dan kerajaan negeri memandang serius dalam menangani isu berkenaan peluang dan ruang generasi muda membina rumah kediaman di tanah kosong dalam Felda. Pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Felda, Koperasi Usahawan dan Hal Ehwal Pengguna Negeri Pahang, Yang Berhormat Datuk Haji Nazri Ngah berkata, terdapat cabaran untuk memenuhi lot-lot kosong yang masih ada. Terdapat 3 lot-lot tanah kosong iaitu tapak peneroka yang disingkir atau lari dari penempatan, kawasan kampung yang dirizabkan dan lot paya atau kawasan tidak ekonomik. Katanya bagi tapak peneroka yang disingkir atau lari, ia tidak boleh diisi kecuali ada pembukaan pengambilan peneroka baru atau persetujuan bersama pihak berkuasa negeri PBN dan pihak berkuasa pembangunan Felda mengikut perjanjian yang ditandatangani antara PBN dan PBP Felda ketika suatu kawasan ini dibangunkan bagi mengisi lot-lot kosong yang ada di negeri Pahang. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan dari Ahli Dewan Negeri Sungai Lembing Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Suhaimi Haji Muhammad Shah berkenaan rumah generasi kedua Felda pada mesyuarat kedua Penggal keempat Dewan Negeri Pahang ke-14, Sidang Dewan Negeri Pahang di Wisma Seri Pahang hari ini. Dalam pada itu, beliau menambah bagi mendirikan kediaman generasi kedua pula tidak dinyatakan di dalam Akta Kawasan Penempatan Berkelompok 1960 Akta GSE. Sementara itu, menjawab berkenaan rumah generasi kedua, Felda Sagu 2 yang terbengkalai, beliau berkata sebanyak 300 unit perumahan generasi kedua PGBF di kawasan berkenaan terbengkalai sejak 2016 kerana kontraktor ketika itu ditamatkan selepas hanya 22% sahaja kerja yang siap. Peruntukan Felda yang ada pada masa sekarang hanya tertumpu bagi menyiapkan tapak-tapak yang kemajuan kerjanya 70% ke atas. Berita itu tadi mengakhiri Buletin Pahang. Jangan lupa ikuti Pahang Media di Facebook, Instagram, YouTube dan Twitter. Terima kasih kepada semua penonton yang mengikuti Pahang Media sepanjang mesyuarat kedua Penggal keempat Dewan Negeri Pahang ke-14 bersiaran. Assalamualaikum.